Your attention, please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Pengenalan kepada filem Agent Over Me. Filem ini menceritakan mengenai kisah seorang lelaki iaitu Charlie Finman yang telah kehilangan seluruh ahli keluarganya iaitu isteri dan 3 anak perempuannya akibat daripada nahas kapal terbang. Kemudian dia telah berhenti menjadi seorang doktor gigi dan berada di dunianya yang sendiri. Dia menolak memikirkan tragedi yang menimpa keluarganya dengan selalu mendengar muzik, bermain permainan video dan mengetuk-ngetuk gendang di bilik rumahnya. Watak penting dalam filem ini adalah Ellen Johnson yang merupakan seorang doktor penggigian kosmetik yang berjaya dan juga merupakan rakan sebilik kepada Charlie di kolej. Ellen mempunyai seorang isteri dan 2 anak perempuan. Ellen juga mempunyai tekanan beban keluarga dan juga kerja. Sahabatan yang dimulakan semula antara Charlie dan Ellen telah menghidupkan kembali panduan hidup untuk mereka terus maju ke hadapan. Ellen juga berusaha untuk membantu dan menolong Charlie dengan membawanya berjumpa dengan ahli terapi. Charlie menceritakan kisah tragis yang menimpa keluarganya kepada Ellen dan hampir menyebabkan Charlie membunuh diri dan kemudiannya dimasukkan ke hospital mental. Charlie juga dikenakan tindakan undang-undang oleh kedua ibu bapa mertuanya dan selepas dibebaskan, Charlie telah memulakan kehidupan yang baru bersama dengan orang tersayang dan Ellen juga telah menemui makna kehidupan selepas berjumpa dengan Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajah binti Muhammad Jubair, memegang nombor metrik 27798. Saya akan menceritakan tentang serba sedikit berkaitan dengan filem yang kami kaji. Yang pertama, bentuk ataupun isu masalah yang didapati dalam filem ini ialah pasca trauma post-traumatic disorder ataupun singkatannya dikenali sebagai PTSD. PTSD ini merupakan masalah kecelaruan mental ataupun masalah kecelaruan psikologis. Didapati di dalam filem ini terdapat seorang pakar gigi yang bernama Charlie mempunyai masalah ini disebabkan kehilangan orang yang disayangi iaitu isterinya, anak-anaknya dan juga haiwan peliharaannya. Keadaan ini menyebabkan beliau berlaku perubahan terhadap dirinya. Untuk mendiagnosis masalah ini terdapat 3 cara yang boleh dilakukan oleh seorang doktor iaitu terapi kognitif, terapi pendedahan dan juga terapi disentasi pergerakan mata. Kesan apabila seseorang mengalami masalah ini, seseorang itu akan mengalami perubahan diri, mengalami masalah untuk mengingati perkara-perkara yang lalu dan berusaha untuk mengelak diri daripada orang yang rapat dengannya. Secara rumusnya, bagi soalan B, gangguan stres pasca trauma PTSD yang dialami oleh Charlie akibat kehilangan seluruh ahli keluarganya pada 11 September 2001 akibat serangan. Kejadian ini amatlah memberi tekanan dan impak yang sangat besar dalam hidup Charlie sehingga dia trauma dan berada dalam perasaan tidak mahu diganggu dengan kisah silamnya. Charlie Finman mengalami kemurungan yang agak teruk dan mengganggu kehidupan hariannya dengan ketakutan. Charlie mengelakkan diri dari kehidupan sosial. Dia berasa takut akan mengalami serangan panik. Golongan PTSD ini mungkin akan memberi impak negatif terhadap orang lain dan berkemungkinan secara tiba-tiba marah atau ingin mencederakan orang sekeliling. Seterusnya, Donna Armour iaitu pesakit Ellen Johnson yang mengalami NPD iaitu gangguan mental. Gangguan jiwa yang dialami oleh Donna ini menyebabkan dia ingin merasakan dirinya sempurna dan istimewa dan dia juga boleh berlaku curang terhadap suaminya. Kehidupannya berada dalam keadaan ketakutan ditinggalkan oleh orang yang disayangi dan sentiasa mencari perhatian lelaki termasuk Alan dan Charlie untuk merasakan dirinya istimewa. Akibat trauma 10 tahun perkahwinan dan 5 tahun perkahwinannya dikhianati dengan kecurangan suaminya ini, mendorong Donna memaksa Alan melakukan hubungan seks secara paksa.
Kekurangan kasih sayang daripada suaminya yang berlaku curang menyebabkan dia bertindak untuk mencari perhatian dari lelaki lain bagi menjaga imej dan kesempurnaan dirinya. Nama saya Ong Lei Xuan, nombor metrik ialah 262639. Sekarang saya akan menerangkan teori psikologi yang didapati dalam filem ini. Teori pertama ialah teori psikoanalisis. Sigmund Freud telah memperkenalkan satu model personality yang menggambarkan bagaimana konflik berlaku dan menjejaskan tingkah laku manusia. Dalam filem ini, Charlie sentiasa berkhayalan bahawa dia dapat lihat muka isteri dan anak-anaknya untuk mengurangkan kerinduan terhadap mereka. Tetapi Ellen Johnson telah berjaya menyelamatkan dia dan juga mendorongnya agar berusaha untuk membina kehidupan yang baru. Teori kedua ialah teori kognitif. Teori ini merujukkan kepada pendekatan psikologi yang cuba menganalisis tingkah laku manusia dengan memahami proses pemikiran seseorang individu. Dalam filem ini, Charlie sentiasa bersendirian dan juga berlakuan pelik. Selain itu, dia juga cuba untuk membunuh diri kerana dia mengalami kederitaan emosi akibat kehilangan ahli keluarga. Teori yang terakhir ialah teori humanistik. Teori ini mementingkan perkara-perkara yang mempunyai kaitan secara langsung dengan seseorang individu, keunikan manusia dan juga kepentingan kemanusiaan terhadap diri sendiri. Keinginan terhadap kasih sayang telah mendorong Ellen Johnson membantu Charlie dan dia juga berusaha untuk memperbaikikan hubungan dengan ahli keluarganya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cik Muhammad Rusdi bin Cik Aziz. Nombor metrik saya 252803. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, iaitu bahagian saya 3 jenis personality yang dapat dilihat dalam watak atau karakter di dalam filem. Baik, pertama, personality pertama ialah openness, iaitu keterbukaan. Ianya dapat dilihat daripada karakter Dr. Alan Johnson, iaitu seseorang yang mempunyai personality sikap keterbukaan, gemar bergaul dengan orang ramai dan mencari keseronokan. Ianya dapat dilihat pada minit 5.40, iaitu Dr. Alan Johnson menegur sahabat lamanya iaitu Charlie Freeman ketika beliau bertembung di lorong belakang bangunan, namun sahabat lamanya tidak mengendahkan teguran beliau. Pada minit ketiga 3.7, Dr. Alan Johnson pertama kalinya menaiki kenderaan motosikal Charlie Freeman bersama-samanya ketika cuba lari dari ibu bapa Charlie Freeman. Baik, personality kedua iaitu neuroticisme. Dapat dilihat daripada karakter Charlie Freeman, iaitu neuroticism ialah manusia yang mempunyai personality jenis yang suka berpandangan negatif. Mereka lebih cenderung untuk bertindak agresif, marah, muram dan ketakutan pada sesuatu isu. Mereka juga tidak suka bergaul. Ianya dapat dilihat pada minit ke-5.40. Charlie tidak mengendahkan teguran sahabat lamanya, walaupun Dr. Alan Johnson walaupun beliau mendengar teguran sahabat lamanya. Dan juga pada minit ke-49.55, Charlie menyatakan beliau tiada kawan lain selain Dr. Alan Johnson selepas kematian keluarganya. Dan personality ketiga ialah kolerik. Dapat dilihat dari karakter Jeanine Johnson, iaitu isteri Dr. Alan Johnson. Jenis personality ini ialah seseorang yang tegas dan sangat bersungguh-sungguh, merupakan seseorang pemimpin. Mereka selalunya menjadi ketua dan mempunyai sikap yang agresif, tegas, berterus terang, bersemangat dan mahukan orang lain mengikut kemahuan dirinya. Ianya dapat dilihat pada minit ke-8.50, iaitu sebagai seorang isteri yang tegas dan garang kepada Dr. Alan Johnson. Beliau telah mendaftarkan satu keluarganya memasuki ke kelas fotografi kerana minatnya, namun keputusan beliau tidak menyenangkan suaminya, Dr. Alan Johnson. Akan tetapi suaminya terpaksa akur dengan keputusannya kerana perasaan takut terhadap isterinya. Pada minit ke-33.7, Dr. Alan Johnson meminta kebenaran daripada isterinya untuk keluar minum bersama Charlie yang datang pada lewat malam. Baiklah, itu sahaja pada bahagian saya. Terima kasih.
Dalam filem Rain Over Me terdapat dua pembelajaran, iaitu pembelajaran belajiman klasik dan pembelajaran belajiman operan. Bagi yang pertama, pembelajaran belajiman klasik merupakan satu rangsangan neutral atau neutral stimulus telah mengakibatkan satu tindak balas selepas ia dipasangkan dengan rangsangan yang secara semula jadi akan membawa satu tindak balas yang baharu. Sebagai contoh, Charlie Freeman dia tidak dapat menerima hakikat kehilangan keluarganya dan dia akan berasa marah dan beremosi apabila seseorang menyebut perkara tersebut, dan dia akan juga memakai fon telinga dan meningkatkan suara apabila mendengar sesuatu perkara yang tidak mahu didengari. Selepas itu ialah pembelajaran belajiman operan. Pembelajaran belajiman operan merupakan satu tindak balas sukarela yang menjadi kuat atau lemah bergantung kepada akibat sama ada yang disukai atau sebaliknya. Sebagai contoh, hakim memanggil sekumpulan orang pergi berjabatnya dan Miss Bella ingin memberi alasan tetapi diminta senyap dari hakim. Namun, Miss Fallon masih ingin bercakap sekali lagi. Hakim berasa marah dengan menegur dan menyuruh Miss Fallon diam dan memberitahu dia tidak akan memberi faedah kepadanya apabila bercakap sekali lagi. Assalamualaikum kepada Dr. dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Syakila binti Roslan, nombor matrik 254175, akan membentangkan slide yang seterusnya iaitu pendekatan intrinsik dan pendekatan ekstrinsik di dalam filem Rain Over Me. Bagi pendekatan intrinsik yang pertama ialah perubahan perwatakan yang dibawa oleh Charlie Freeman yang berperwatakan seperti kanak-kanak kerana ingin melupakan tragedi yang pernah dialami oleh keluarganya, iaitu dalam satu tragedi Twin Tower yang berlaku pada tahun 2001 meragut nyawa keseluruhan keluarga beliau. Bagi pendekatan intrinsik yang kedua pula ialah pelepasan diri dari tekanan, iaitu Alan Johnson meluangkan masa bersama sahabatnya iaitu Charlie Freeman untuk melepaskan dirinya daripada tekanan keluarga dan kerjaya yang dialami olehnya. Untuk pendekatan ekstrinsik pula, yang pertama ialah pengaruh pakar psikologi yang di mana Charlie Freeman berpindah ke kediaman baru untuk memulakan kehidupan baru beliau dan mengatasi trauma yang dialami olehnya sebelum ini dengan bantuan pakar psikologi iaitu Dr. Angela. Manakala pendekatan ekstrinsik yang terakhir pula ialah pengaruh orang sekeliling di mana Alan Johnson ingin memulakan kehidupan baru iaitu merapatkan hubungan bersama keluarganya setelah mengambil iktibar daripada kisah Charlie Freeman yang kehilangan keluarga beliau. Assalamualaikum, saya Nur Syahira Hazrina binti Aziz, nombor matrik 256014. Saya akan menyimpulkan filem Rain Over Me. Sebagai kesimpulannya, Charlie Freeman dapat memulakan semula kehidupan baharunya setelah dibantu oleh rakan lamanya, Alan Johnson. Dengan membantu Charlie Freeman, Dr. Alan Johnson juga turut menemukan makna baharu dalam kehidupannya. Dr. Alan Johnson berazam untuk memperbaiki hubungannya bersama keluarganya serta menghargai keluarganya kerana mendapat motivasi daripada Charlie Freeman yang terlalu menyayangi keluarga dan menghidap PTSD, Post Traumatic Stress Disorder selepas kehilangan. Mereka telah menyedarkan Dr. Alan Johnson akan pentingnya menjaga hubungan dengan ahli keluarga. Setelah Charlie Freeman dibebaskan dari hospital mental, beliau lebih bersemangat untuk memulakan kehidupan barunya. Penyakit PTSD yang dihidapinya semakin sembuh. Penyakit ini dapat sembuh dengan bantuan dan sokongan orang-orang sekeliling serta nasihat dan semangat yang diberikan. Charlie Freeman bersedia untuk melakukan perubahan dalam kehidupannya setelah dibantu oleh Dr. Angela dalam menangani kemurungan yang dialaminya. Beliau mendapat sokongan daripada luar untuk memperbaiki dirinya agar kembali seperti sedia kala. Sekian, terima kasih.